Assalamualaikum semua, terima kasih kerana menonton video-video yang aku buat dekat channel aku. Okay gang, so untuk video kali ni ada lain sikit. Video kali ni aku akan share dan aku akan tunjuk dekat korang cara-cara yang aku guna untuk aku design dan untuk aku buat 3D printed winglet untuk Y16ZR lah. Okay, 3D printed winglet ni aku buat khas untuk Y16ZR. Sebab apa aku cakap khas? Sebab lekuk dan line dia semua aku buat berpandukan daripada cover fairing Y16 lah. Okay, so kalau pakai kat motor lain memang tak boleh masuk. Okay gang, so sebelum tu yang mana yang belum subscribe dekat channel aku, korang boleh tekan button subscribe dekat bawah. Aku tahu nak tekan button subscribe tu memang susah. Aku pun susah juga nak tekan button subscribe kat channel orang. Tapi tak apalah, kalau boleh subscribe kat bawah gang. So jom kita terus ke video. So aku akan explain dekat korang daripada A sampai Z cara aku buat benda ni, cara aku buat winglet ni, tapi menggunakan dengan cara aku lah. Cara lain, banyak lagi cara lain, tapi bagi aku cara ni yang paling mudah dan cara ni juga yang paling boleh kata efektif lah. Okay, so aku ringkaskan. Untuk kita hasilkan sebuah 3D printed produk macam ni ataupun 3D printed object macam ni, kita memerlukan 3 step. First step ialah 3D data scan. Okay, and then second step ialah 3D design software, and then third step ialah 3D printer sendiri. Okay, tanpa 3D printer ni korang tak boleh nak hasilkan real life product macam ni ataupun real life object macam ni. Okay, settle. Okay, and then next aku akan tunjuk dekat korang cara aku dapatkan 3D data scan tadi, yang aku cakap tadi, yang kita kena scan bahagian mana yang kita nak untuk kita design ni. Macam ni kita buat winglet. So winglet ni kita kena ambil data scan daripada fairing motor lah, fairing belah tepi tu. And then daripada data scan tadi kita akan masukkan ke dalam 3D design software, ke dalam komputer. And then bila kita dah siap design dalam 3D software, kita akan pindahkan dia pula ke 3D printer untuk kita print. Okay, aku akan tunjuk dekat korang cara aku dapatkan 3D data scan tu menggunakan LiDAR scanner yang ada dekat iPhone. Okay, so korang boleh tengok video ni lah. Okay, so sekarang aku akan tunjuk dekat korang cara aku 3D scan fairing motor untuk kita dapatkan 3D data scan untuk kita masukkan ke dalam 3D design software lah. Okay, so ini app dia. App ni ada untuk iPhone je. So kita akan buat new scan. Kalau korang tengok sekarang ni, kita akan start scanning lah. Ini aku just tunjuk contoh sebab aku tak guna contoh yang ni, aku guna contoh yang lain tapi proses dia sama. Okay, macam sekarang ni kita gunakan sensor LiDAR yang ada dekat iPhone 13 Pro untuk kita dapatkan 3D scan lah. Ini aku just tunjuk je. Cara dia sama saja. Okay, kalau korang tengok kat sini. Okay, kita dah dapat 3D data scan. So 3D data scan ni lah yang kita akan gunakan untuk kita masukkan di dalam 3D design software. Okay, so ini tak berapa nak clear sebab aku nak cepat. Aku just nak tunjuk dekat korang macam mana cara aku dapatkan 3D data scan tu. Okay, so jom aku tunjuk yang real punya. Okay geng, so selepas kita dah dapatkan kita punya 3D data scan yang kita scan menggunakan iPhone tadi, okay, data scan tu kita akan pindahkan dia ke dalam 3D design software. Okay, so macam yang korang tengok dekat sini, 3D design software yang aku gunakan ialah Blender. Dan aku akan gunakan 2 design software dekat untuk buat winglet ni. Satu Blender dan juga satu lagi ialah Fusion 360. Okay, so
Okay, korang tengok sekarang ni ini ialah 3D data scan yang kita scan tadi guna iPhone tadi. Kita scan and then kita masukkan 3D data scan ni ke dalam 3D design software lah. Okay, so sebab apa kita perlukan 3D data scan ni? Sebab korang tengok, kita memerlukan lekuk-lekuk yang ada ni tau. Kita memerlukan lekuk yang ada ni untuk kita design kita punya produk supaya dia boleh fit lah. Okay, kita memerlukan lekuk-lekuk yang dekat sini. Okay, so selepas kita dah dapat 3D data scan ni, bolehlah kita start design ni. Okay, macam korang tengok sekarang ni, kita memerlukan lekuk ni. Lekuk ni yang kita perlukan supaya kita punya winglet boleh fit lah. Okay, ini aku design sendiri memang aku design sendiri. Aku tak ada ambil dekat internet ke apa ke. Okay, korang tengok ini aku design sendiri. Semua aku design sendiri. Okay, so selepas kita dah siap design semua, kita boleh export dia pergi ke Fusion 360. Sebab apa aku guna dua software dekat sini? Sebab Blender ni dia mudah untuk kita design objek yang berlekuk-lekuk ni. Blender ni mudah, tapi Blender ni dia tak ada macam, dia tak ada pengiraan dimension yang tepat. So kita memerlukan bantuan Fusion 360. Jom aku tunjuk dalam Fusion 360 pula. Alright guys, so sekarang ni aku dekat dalam Fusion 360. Okay, apa yang aku maksudkan tadi, aku menggunakan dua jenis design software yang berbeza ialah disebabkan ni. Okay, korang tengok dekat sini kita ada ketebalan yang kita nak. Okay, Fusion 360 ni memudahkan aku lah untuk kita jadikan dia ada dimension. Maksudnya dia ada ukuran dalam dia punya ketebalan semualah. Okay, korang tengok dalam Blender pula, kita hanya design dia punya, kita panggil face ataupun kita punya layout dia. Korang tengok ini dia tak ada ketebalan, dia tak ada dimension dalam ketebalan. Okay, dia nipis and then kalau kita pergi balik ke Fusion 360, kita boleh nampak dia punya ketebalan lah. Okay, korang tengok dekat sini kita dah boleh nampak dimension dia. So selepas kita dah ada design, okay, so selepas design kita semua dah siap, and then design semua dah siap, bolehlah kita transfer pergi ke 3D printer. So jom kita transfer ke 3D printer pula. Okay, so selepas kita dah design semua, dah siap design, kita akan transfer design tadi pergi ke 3D printer lah untuk kita print. Okay, korang boleh nampak ini ialah proses semasa printing, tapi aku takkan tunjuk secara detail macam mana nak print semua sebab nanti video ni dia akan jadi sejam. So korang tengok je lah proses dia. Dan alright guys, so cara design pun aku dah tunjuk, cara scan pun aku dah tunjuk, cara printing pun tadi aku dah tunjuk. Okay, so sekarang ni kita try fit kan lah. Kita try test fit dekat motor. Okay, buat masa sekarang ni aku just guna double sided tape yang biasa je dulu. Sebab aku nak try test fit je dekat motor. Aku takkan pasang tetap. Nanti kalau aku nak pasang tetap, mungkin aku akan pakai double sided tape yang brand 3M. Sebab yang ni dia tak berapa nak kuat. Kalau korang pakai yang brand 3M yang colour kelabu, yang untuk macam untuk GoPro tu, yang tu memang kuat, memang takkan cabut lah. So buat masa sekarang ni aku pakai double sided tape yang biasa je dulu. Sebab aku nak try test fit dengan dekat motor je. Okay, kalau korang tengok okay, kita dapat dia punya lekuk semua kita dapat. Itu guna dia 3D scan data yang kita ambil, yang kita scan tadi. Okay, korang tengok So jom aku pasang sekejap. Terbalik geng, patut tak boleh masuk. Itulah ni aku lekat je sebab nanti aku takkan pakai double sided tape ni pun.
Okay geng, so settle. Okay, kita dah try fitment. Okay, fitment aku tengok pun okay. Cuma double sided tape tu lah, kita kena pakai yang colour kelabu, yang 3M tu, sebab dia tebal sikit and then dia kuat sikit. Yang ni dia tak berapa nak kuat, double sided ni. Tapi ni untuk sementara je, aku nak tunjuk kat korang, nak test fit je. Okay, so inilah dia. Okay, kalau korang tengok daripada depan. Okay, kiri kanan lah. Kiri kanan macam tu. Kalau kali hitam ni memang pakai dengan cover set apa pun memang okey je. Okay, so sini aku ada buat opening sikit sebab bila kita tutup, kalau aku tutup ni habis, kita tak nampak signal nanti. Bila kita bagi signal tak nampak. So aku buka sikit tepi ni. Aku buat cutting kat sini. So bila kita bagi signal boleh nampak. Okay, so daripada depan tu. Okay, daripada depan. So kalau korang tengok belah dalam ni dia ke dalam sikit supaya angin boleh lalu, kononnya lah. Untuk function pula korang tak payah tanya, aku akan jawab. Memang tak function. Dia just lebih kepada estetik je lah. Nak nampak cacah sikit kan. So korang tak payah tanya, bang function ke bang pakai winglet? Pakai winglet ni function ke bang? Memang tak function. Sebab kalau korang tengok dekat Ducati pun, kat Panigale V4 pun, winglet diorang function dekat 180 km sejam ke atas baru dia function. Ini takkan kau nak hentam dia sampai 180 km sejam. Tercabut dengan fairing kau tercabut nanti. Alright guys, so sampai sini sajalah video untuk kali ni. Terima kasih kerana menonton. Yang mana yang belum subscribe channel aku, korang boleh tekan button subscribe. So terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Ciao.